أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم أمين. أما بعد، Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan ribuan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi dalam majlis pembacaan kitab Qurratul Ain yang merupakan huraian kepada Syarhul Jalalil Mahalli, juga huraian kepada Matan Al-Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini. Yang kitab Qurratul Ain ini adalah hasil karangan seorang ulama bermazhab Maliki, iaitu Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan salah seorang ulama besar dalam mazhab Al-Imam Malik Ibni Anas radhiyallahu anhu wa an jami'i ulama'ina, Allahumma amin. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru. Kalau sebelum ini kita bicara tentang Al-Am, Al-Khas dan juga At-Takhsis, hari ini kita akan masuk satu tajuk, iaitu berkenaan dengan Al-Mujmal. Kita akan masuk kepada perbahasan berkenaan dengan lafaz Al-Mujmal. Lafaz Mujmal, lafaz yang mempunyai unsur kesamaran. Maknanya apa yang perlu dilakukan oleh seseorang mujtahid seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, yang mereka inilah satu-satunya kumpulan yang diberikan kelayakan oleh Allah dan Rasul untuk mencari terus hukum daripada nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Sekiranya para fuqaha kita mendapati sebarang kalimah yang tidak dapat difahami maknanya serta-merta, sebaliknya perlu merujuk kepada dalil yang lain, maka kalimah yang tidak dapat difahami maknanya serta-merta itu dipanggil sebagai Al-Mujmal, lafaz Mujmal. Maknanya kalau kita lihat Al-Quran, kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta kalau kita tengok dalam kalam orang Arab pun kadang-kadang ada kalimah yang ianya termasuk di dalam bahagian kalimah mujmal, kalimah yang tidak dapat difahami maknanya serta-merta. Maknanya untuk memahami apakah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul ataupun orang yang bercakap tersebut, perlu merujuk kepada dalil lain, perlu merujuk kepada qarinah, perlu merujuk kepada petunjuk lain untuk menjelaskan apakah yang diinginkan oleh yang bercakap menerusi kalimah yang mempunyai unsur kesamaran tersebut. Jadi secara tidak langsung tahulah kita secara asas dia, apabila seseorang mujtahid mendapati dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebarang kalimah yang maknanya tidak jelas. Maknanya tidak jelas. Maknanya kalimah itu mempunyai pelbagai makna, contoh, atau dia ada satu makna tetapi ada sebab-sebab lain menyebabkan kita tidak akan dapat memahami maknanya, maka ketika itu seseorang mujtahid perlu berhenti sejenak daripada membuat sebarang keputusan, sebaliknya perlu meneliti dalil-dalil yang lain sebelum mereka menyatakan kepada kita, kepada para muqallidin, apakah yang diinginkan oleh Allah berdasarkan kefahaman para mujtahid tersebut. Jadi maknanya untuk menjelaskan kepada para muqallid seperti kita akan hukum syarak, para mujtahid perlu berjuang, perlu berusaha keras meneliti dengan begitu halus, dengan begitu terperinci berkenaan dengan dalil-dalil syarak
Lalu mereka akhirnya setelah meneliti pelbagai dalil-dalil yang berada di hadapan mereka, maka ketika itulah mereka akan membuat keputusan akhir, menjelaskan kepada kita berdasarkan kefahaman mereka apakah yang Allah Azza wa Jalla atau Nabi alaihi salatu wasalam inginkan daripada ayat mujmal tersebut. Okey, insya-Allah nanti kita akan tengok apa contoh-contoh lafaz mujmal. Saya akan datangkan dalam tajuk hari ini. Saya akan datangkan contoh-contoh yang akan menjelaskan kepada kita apa yang berlaku di dalam proses ijtihad, dalam proses kajian para fuqaha sebelum mereka menjelaskan hukum kepada kita. Sebab tu sering saya sebut apa yang disebutkan oleh guru kami kepada kami, Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltul Asy-Syafi'i. Kata beliau, dalilul muqallid binisbati ilal kalamul mujtahid, maafkan saya, kalamul mujtahidi binisbati ilal muqallid ka kalamillahi wa kalamir rasuli binisbati ilal mujtahid. Kalam seorang mujtahid seperti al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan mana-mana mujtahid yang lain yang ilmunya seperti itu, seperti al-Imam Asy-Syafi'i, bukan kita lah, mudah ceritanya bukan kita lah. Hatta al-Imam An-Nawawi yang hebat itu pun para ulama mengatakan beliau tidak sampai ke tahap ijtihad, beliau tidak sampai ke tahap keilmuan seperti al-Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya. Maknanya kalam seseorang mujtahid bagi kita itu adalah dalil. Itu seumpama ayat Quran dan juga hadis yang perlu kita pegang. Manakala mereka pula sebelum mereka nak menyatakan pendapat mereka itu kepada kita, mereka telah meneliti ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil kita bukan kalam Allah, bukan kalam Rasul. Dalil kita adalah ucapan al-Imam Asy-Syafi'i atau ucapan Imam Abu Hanifah atau ucapan al-Imam Malik. Manakala dalil mereka pula, dalil Imam Syafi'i, dalil Imam Abu Hanifah apa? Al-Quran, apa? Hadis, apa? Qiyas, apa? Ijma'. Jadi maknanya mereka bukan menyatakan hukum kepada kita sembrono. Sebaliknya mereka telah meneliti kajian dengan begitu terperinci sebelum menjelaskan hukum kepada kita. Ambil contoh macam hari ni, kita akan tengok bagaimana seseorang mujtahid bila menemui lafaz mujmal, mereka akan meneliti dalil-dalil syarak yang lain sebelum menyatakan kepada kita apakah yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam al-Jalal al-Mahalli, maafkan saya, qala Sayyiduna al-Imam al-Hattab al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi bal wa qurra'i qurratil 'ain wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Hala kaunihi syarihan li syarhil Jalalil Mahalli rahimahullah wa huwa syarhun ala matnil waraqa li Imamil Haramain al-Juwaini rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyiduna al-Imam al-Hattab syarihan li syarhil Jalal wa syarihan li matnil waraqat wal mujmalu fil lughati min ajmaltu syai'a idza jama'tuhu wa didduhu al-mufassal. Sekarang kita akan mula meneliti dari segi definisi al-mujmal. Beliau Imam Al-Hattab akan mendatangkan kepada kita definisi al-mujmal secara bahasa. Maknanya sebelum kalimah al-mujmal ini menjadi satu istilah ilmu. Sebab orang Arab sebelum kedatangan Rasulullah, mereka telah berbicara dalam bahasa Arab. Jadi ada beberapa kalimah Arab yang difahami oleh orang Arab sebelum kedatangan Nabi SAW berdasarkan satu makna. Kemudian akhirnya selepas kedatangan Nabi, sama ada pada zaman Nabi atau pada zaman sahabat atau pada zaman yang seterusnya, ada beberapa kalimah yang satu ketika dahulu digunakan oleh orang Arab, akhirnya digunakan tetapi bukan lagi berdasarkan makna yang difahami oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam. Sebaliknya kalimah itu sudah mempunyai makna yang lain. Jadi itu yang dipanggil sebagai istilah. Makna secara bahasa, iaitu maksudnya makna secara asal bahasa Arab, kemudian makna secara istilah
iaitu makna berdasarkan makna baru yang telah bertukar daripada makna asal bahasa Arabnya. Walaupun kalimah yang sama digunakan, tetapi maknanya sudah digunakan berbeza dengan makna asal bagi kalimah tersebut. Jadi ketika itu dia akan menjadi kalimah itu dipanggil sebagai istilahan, makna secara istilah. Dan kadang-kadang kita juga mendengar makna secara syarak, iaitu makna itu sudah digunakan oleh Allah dan juga Nabi SAW dengan makna yang lain. Jadi kadang-kadang dia menjadi makna secara syarak, iaitu Allah dan Rasul sendiri yang menggunakan kalimah itu dengan makna yang lain. Contoh kalimah as-salah, biasa para ulama kita sebut sebagai contoh kalimah as-salah. Kalimah as-salah secara bahasa Arabnya bermaksud ad-du'a, berdoa. Doa itu adalah as-salah. Tetapi apabila datang syariat Nabi alaihi salatu wasalam, apabila Allah berfirman, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, digunakan juga kalimah as-salah. Tetapi kadang-kadang kalimah as-salah yang digunakan oleh Allah dan juga digunakan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi mempunyai maksud doa, tapi maksud ibadah yang dimulakan dengan takbir, takbiratul ihram, dan ditutupi dengan salam. Jadi ibadah yang kita orang Melayu panggil sembahyang, sembahyang. Jadi ada kalimah seperti itu, maknanya secara syarak dia itu syariat yang telah mengubah kalimah itu daripada makna bahasa kepada makna yang lain. Ada juga yang tidak diubah oleh syariat, tetapi menjadi satu istilah para ulama di dalam penulisan kitab mereka. Contoh macam kalimah al-mujmal. Al-mujmal ini ditukar kepada makna yang lain, ditukar kepada makna yang baru. Siapa yang tukar? Bukan Allah, bukan Nabi. Sebabnya para ulama di dalam mereka menyusun ilmu, kadang-kadang supaya suatu kalimah itu digunakan berdasarkan apa yang mereka inginkan, mereka akhirnya menjadikan satu kalimah tetapi mempunyai makna yang berbeza dengan makna yang pernah digunakan oleh orang Arab satu ketika dahulu. Contoh macam kita lihat di sini, bila guna kalimah al-mujmal, kata al-Imam al-Khattab, wal mujmalu fil lughati min ajmaltu syai'a idza jama'tuhu. Kalimah al-mujmal pada bahasa, maksud dia berdasarkan penggunaan orang Arab, berdasarkan bahasa Arab. Dan kalau buka kamus dalam menyatakan kalimah ini orang Arab gunakan untuk makna apa, maka kita akan mendapati kalimah al-mujmal itu sebenarnya merupakan kalimah yang diambil daripada ajmaltu syai'a. Maknanya dia itu pada asalnya diambil daripada petikan satu ayat orang Arab. Mereka kata apa? Ajmaltu syai'a. Jadi ajmala yujmilu ijmalan, fahuwa mujmilun wa zaka mujmalun. Kalau kita belajar tasrif, kita akan jumpa fi'ilnya, fi'il madinya ajmala. Ajmala syai'a ay jama'ahu. Ajmala yujmilu ijmalan, masdar kepada ajmal adalah ijmal, fa'il dia mujmilun, maf'ulun bihnya apa? Mujmalun. Jadi kalimah mujmal adalah maf'ulun bih, maf'ulun bih yang diambil daripada kalimah ijmal, atau kita boleh juga sebut diambil daripada kalimah ajmala. Sebab kalau siapa yang belajar bahasa Arab, belajar nahwu, kita akan jumpa bahawa suatu kalimah itu apabila dia adalah kalimah mu'rab, kalimah yang boleh diubah-ubah, kalimah yang dia ini boleh bertukar-tukar daripada satu bentuk ke satu bentuk, kita akan jumpa kalimah mushtaqqat. Kita akan jumpa kalimah mushtaqqat. Dan bila kalimah yang bersifat mushtaqqat, kalimah-kalimah yang dia ini berubah-ubah bentuknya tetapi dia ada asal punca dia. Jadi kalimah mujmal bermaksud sesuatu yang dihimpunkan. Kalau ikut makna bahasa Arab lah, mujmal maksud sesuatu yang dihimpunkan.
Mujmal diambil daripada, kalau ikut di sisi para ulama Kufah, asal kepada mujmal adalah ajmala. Manakala kalau ikut ulama Basrah, dia akan kata asal kepada mujmal ini diambil, dipetik daripada ijmal. Jadi ulama Basrah dan Kufah dia ada beza sikit lah dari segi menentukan aslul mushtaqqat, asal kepada kalimah-kalimah yang sudah dipecah-pecahkan daripada satu keadaan ke satu keadaan. Kalau ikut ulama Basrah, mereka akan kata asal, maknanya punca asal bagi sesuatu kalimah yang boleh ditukar-tukar daripada perbuatan kepada masdar, tukar kepada isim fa'il, isim maf'ul, isim makan dan sebagainya. Asalnya adalah kalimah masdar, masdar bagi suatu kalimah. Jadi ajmala masdarnya adalah ijmal. Jadi kalau Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki menulis kitab ini berdasarkan gaya ulama Basrah, beliau akan sebut wal mujmalu fil lughati minal ijmal. Sebab asal punca kepada segala kalimah yang boleh dipecah-pecahkan daripada satu keadaan ke satu keadaan, asal puncanya adalah masdar di sisi ulama Basrah. Tetapi di sisi ulama Kufah, asal punca bagi suatu kalimah yang boleh dipindah-pindahkan, boleh ditukar-tukar daripada satu keadaan ke satu keadaan, itu asal puncanya adalah fi'lun. Jadi kalau kita tengok di sini, kita boleh kata Al-Imam Al-Hattab telah menggunakan gaya penulisan ulama Kufah kerana beliau menyebut mujmal ini adalah mushtaqun min ajmaltu syai'. Mujmal adalah dipetik, diambil daripada ajmaltu syai'. Maksudnya beliau menggunakan fi'lun, beliau tidak menggunakan masdar. Tapi kalau ulama Basrah tulis, beliau akan sebut wal mujmalu fil lughati min al ijmal. Okey, itu sedikitlah tambahan maklumat dan juga untuk mengingatkan kita kembali apa yang pernah kita pelajari sebelum ini di sisi para ulama kita, khususnya dalam ilmu nahwu dan bahasa Arab. Okey, jadi kalimah al-mujmal dipetik secara bahasanya, maksud kalimah al-mujmal dari segi bahasa adalah daripada ajmaltu syai'a. Daripada kalimah orang Arab, ucapan orang Arab, mereka akan kata ajmaltu syai'a. Apa maksud ajmaltu syai'a? Idza jama'tuhu. Digunakan kalimah ajmaltu syai'a ini apabila saya, iaitu yang bercakap itu, telah menghimpunkan benda tersebut. Maksudnya kata beliau ajmaltu syai'a. Apa maksud ajmaltu syai'? Jama'tu syai'a. Saya sudah menghimpunkan satu benda. Ajma'tu syai'a. Saya telah menghimpunkan satu benda. Katakanlah satu orang dia bawa satu hidangan contoh, tiba-tiba la qadarullah dia bawa buah contoh, ataupun dia bawa katakan nasi, tiba-tiba tertumpah. Bila tertumpah berselerak, akhirnya dia kutip satu tu, akhirnya dia kumpulkan dalam satu talam. Dia boleh sebut laqad ajmaltu ruz, alhamdulillah, saya sudah ajmaltu. Apa maksud ajmaltu? Jama'tu. Saya sudah menghimpunkan akan benda ini. Apa dia? Kalau contoh kita tadi iaitu nasi, ajmaltu ar-ruzza, maksud dia saya sudah menghimpunkan nasi selepas dia saling berpisah. Ataupun kita boleh gunalah contoh adik-beradik yang dah lama tak berjumpa, akhirnya selepas PKP kita ajak semua datang rumah, semuanya dah berhimpun, kita kata walhamdulillah laqad ajmaltu ikhwati, saya sudah menghimpunkan para adik-beradik saya. Jadi bahasa Arab asal pada kalimat mujmal, kalau kita tengok balik, mujmal maksudnya benda yang sudah dihimpunkan. Tapi kalau mujmil, orang yang bertanggungjawab menghimpunkan tersebut. Jadi ajmaltu syai'a bermaksud jama'tu syai'a. Jadi mujmal kalau ikut secara penggunaan orang Arab asalnya, mujmal bermaksud sesuatu benda yang sudah dihimpunkan, yang pada asalnya dia berselerak, dihimpunkan semula. Maka ketika itu benda yang dihimpunkan itu, macam contoh tadi nasi berpecah tadi, atau adik-beradik yang saya ajak semua datang ke rumah saya, akhirnya semua berhimpun. Jadi mujmal adalah benda yang sudah dihimpunkan itu. Contohnya tadi adik-beradik ataupun beras ataupun nasi itu sendiri.
Wa didduhu al-mufassal. Jadi lawan kepada mujmal adalah al-mufassal. Satu benda yang sudah dipisahkan. Fassala yufassilu tafsilan. Fahuwa mufassilun wa dhaka mufassalun. Jadi mufassal adalah isim maf'ul daripada at-tafsil ataupun daripada fassaltu syai'a. Fassala pun ada banyak makna. Antara juga menghuraikan. Itu juga antara maknanya. Tetapi maksud mufassal yang didatangkan oleh Imam Al-Hattab di sini ketika beliau menyatakan wadidduhu, maksud dia wadiddul mujmali al-mufassalu, lawan kepada mujmal adalah al-mufassal. Maksud al-mufassal ni iaitu satu benda yang sudah dipisahkan. Al-fasil, orang yang memisahkan. Al-faslu bainal haqqi wal batil. Kita kadang-kadang biasa dengar orang sebut al-faslu, fahuwa al-faisal bainal haqqi wal batil. Jadi faisal, al-faslu iaitu pemisah, pemisah. Jadi al-mufassal iaitu sesuatu benda yang sudah dipisahkan. Jadi al-mufassal kalau secara bahasa adalah lawan kepada al-mujmal. Okey, itu secara bahasa. Kita lihat pula di sudut ilmu usul fiqhi. Bila kita baca kitab-kitab usul fiqh ataupun kita baca kitab fiqh yang menggunakan istilah usul fiqh, lalu kita jumpa kalimah al-mujmal. Apa pula al-mujmal di sisi para ulama usul fiqh? Maknanya asal kalimah al-mujmal orang Arab zaman Rasulullah atau zaman para sahabat dulu atau sebelum kedatangan Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal apa semua tu, ketika mereka menggunakan kalimah al-mujmal, mereka akan faham al-mujmal adalah suatu benda yang sudah dihimpunkan, yang sudah dikumpulkan. Akhirnya para ulama terkemudian, maknanya dah berapa generasi dah lepas tu, mereka guna kalimah al-mujmal tetapi dengan makna yang lain. Maknanya kalau mereka guna kalimah al-mujmal dengan maksud yang baru, mereka sebut dengan Abu Lahab atau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal pun tak tahu. Sebab apa? Sebab itu bukan asal makna bagi kalimah al-mujmal, tetapi dia sudah menjadi satu istilah. Dia sudah menjadi satu penggunaan kalimah berdasarkan makna yang baru. Wa fil istilahi huwa maftaqara ilal bayan. Berdasarkan secara makna istilah. Istilah apa ni? Istilah ilmu usulul fiqhi. Maksudnya wa fil istilahi, alif lam itu adalah merujuk kepada kalimah hasil gabungan mudhaf dengan mudhaf ilaih, cuma dihilangkan mudhafun ilaih. Maksudnya kalau kita nak takdirkan dia, kita nak jelaskan apa maksud wa fil istilah, kita kata wa fi istilahi ilmi usulil fiqhi. Tetapi dibuang ilmi usulil fiqhi, akhirnya digantikan dengan alif lam. Jadi alif lam itu adalah pengganti kepada mudhafun ilaih. Orang Arab suka benda yang ringkas. Jadi bila kita baca satu kenyataan tu, kadang-kadang kita kena cek balik alif lam tu merujuk kepada apa. Wa fil istilahi, maksud dia wa fi istilahi usulil fiqhi. Jadi kita boleh kata alif lam di situ adalah alif lam al-ahdiyah, al-dhihniyah, alif lam al-ahdi, alif lam yang merujuk kepada mudhafun ilaih yang kita semua tahu. Apa dia? Istilah apa lagi? Sekarang ni kita usul fiqh, mestilah istilah usulul fiqhi. Jadi wa fil istilahi, maksud dia wa fi istilahi usulil fiqhi, huwa, maksud dia al-mujmalu huwa maftaqara ilal bayan. Maksud dia apa sahaja. Iftaqara, memerlukan, ihtaja. Iftaqar maksud dia memerlukan. Maksud sebarang perkara, iaitu sebarang lafaz yang memerlukan kepada al-bayan, memerlukan kepada huraian. Jadi al-mujmal di sisi ulama usulul fiqhi, bila mereka guna kalimah al-mujmal berdasarkan istilah ilmu usul fiqh, al-mujmal bererti sesuatu kalimah yang memerlukan kepada huraian, memerlukan kepada penjelasan. Kalau semata-mata kalimah itu saja, dia tidak memberikan sebarang penjelasan, bahkan menyebabkan kita jadi sama-sama, jadi makin tak jelas apa yang diinginkan. Okey, nanti kita akan tengok penyebab suatu kalimah itu kadang-kadang kenapa dia menjadi mujmal. Kita akan lihat, saya akan datangkan contoh walaupun tak ada kitab, tapi saya rasa penting untuk kita semua tahu
sebagai contoh yang akan menjelaskan kefahaman kita insya-Allah.